Dunia kini sedang berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang memberi kesan yang sangat besar kepada negara, masyarakat dan individu. Hal ini sama juga terjadi kepada Malaysia. COVID-19 adalah virus yang boleh merebak dengan cepat pada tubuh manusia. Hal ini mendorong negara kita untuk mengamalkan pelbagai kaedah untuk mencegah wabak COVID-19 dari terus merebak dengan pantas. Peraturan yang mesti dipatuhi masyarakat dan individu termasuklah mengenakan penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan mengelak dari tempat yang sesak dan sempit. Seterusnya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi negeri atau daerah yang berada dalam zon merah, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi negeri atau daerah yang berada dalam zon kuning dan jingga, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bagi negeri atau daerah dalam zon hijau dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bagi daerah zon merah dengan kes harian yang tinggi adalah kaedah yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dengan mengikut syarat dan kaedah yang disyorkan, kita pasti mampu memutuskan rantaian pandemik COVID-19 di Malaysia. Selain itu, akibat pandemik ini terdapat beberapa kesan buruk yang berlaku di negara kita. Antaranya ialah ekonomi yang merosot, peluang pekerjaan individu semakin terhad, pendidikan di Malaysia turut terjejas dan pelbagai lagi. Ini berlaku apabila kita diarah membuat PKP kerana kes harian yang melambung tinggi. Akhir kata, marilah kita sebagai individu bertanggungjawab untuk mengikuti dan mematuhi langkah-langkah yang telah ditetapkan agar kita dapat memutuskan rantaian wabak ini dengan segera dan dapat menstabilkan ekonomi, pendidikan dan lain-lain seperti dahulu. Melihat situasi sebelum COVID-19, semua sektor seperti perdagangan, pelancongan, pembuatan dan hiburan tidak dilarang beroperasi. Tiada peraturan yang perlu dipatuhi dan denda juga tidak akan dikenakan. Semua golongan tidak penting seperti kanak-kanak atau orang tua boleh pergi membeli belah atau menyertai sebarang aktiviti seperti jamuan, sambutan Maulidur Rasul dan apa-apa aktiviti kerana dunia tidak jangkiti penyakit virus. Sebelum kemunculan pandemik COVID-19, orang ramai boleh bebas berdagang dan menyertai pameran perniagaan di kawasan lapang dan pusat membeli belah tanpa tertakluk kepada SOP kesihatan dan keselamatan. Pelanggan tiada halangan atau sekatan di tempat awam, jadi mereka mesti bersesak kerana tidak ada wabak berbahaya di negara kita seketika itu. Semua masyarakat juga bebas bergerak ke mana-mana wilayah dan negeri tanpa menghadapi sekatan jalan raya yang dikawal oleh pasukan keselamatan negara. Menjelang tahun 2020, matlamat Perdana Menteri ketika itu adalah untuk mencapai 30 juta pelancong antarabangsa dan 100 bilion ringgit hasil pelancongan. Pada masa itu, kapasiti pelancong negara pada 2019 meningkat sebanyak 13.9%. Kesan daripada aktiviti ini telah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat negara dan seterusnya membuka peluang perniagaan kepada usahawan negara dan membantu ekonomi negara berkembang lebih luas. Selepas itu, ramai usahawan telah membuka atau menyiapkan tempat hiburan, hotel, pusat peranginan dan pusat pelancongan yang lain untuk menarik perhatian untuk persiapan untuk tahun pelancongan Malaysia 2020. Pelbagai dana telah dikeluarkan dan dijangka menguntungkan pada tahun 2020. Pulau dan tempat lain sering menjadi pilihan pelancong dalam dan luar negara seperti Pulau Langkawi di Kedah dan Pulau Redang di Terengganu. Pendek kata, negara kita berhasrat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pelancongan menjelang tahun 2020. Walaupun kita sedia maklum bahawa dunia sedang menuju ke era teknologi moden ini, sektor sukan juga merupakan salah satu lombok emas yang menghasilkan ekonomi. Jabatan sukan bukan sekadar sukan. Ia juga melibatkan beberapa aspek lain. Sebagai contoh, ia melibatkan perkhidmatan, perubatan, sains sukan dan pelancongan berdasarkan keseronokan atlet, masyarakat dan sukan yang menguntungkan itu sendiri. Hal ini demikian kerana peminat sukan secara tidak langsung akan menyewa hotel kerana penginapan dan pertukaran mata wang akan berlaku.
Secara tidak langsung, ia telah banyak membantu pembangunan ekonomi negara dari segi kualiti jualan produk dan perkhidmatan. Semasa tempoh PKP, kita dapat lihat ada beberapa cabaran rakyat Malaysia dalam sektor perniagaan ini, antaranya hilang sumber pendapatan. Kita dapat lihat ramai orang telah diberhentikan daripada kerja mereka kerana COVID-19. Banyak sektor perniagaan tidak dapat dijalankan dan terpaksa ditutup. Malah, terdapat juga rakyat kita yang sanggup membuat keputusan untuk membunuh diri akibat terkesan terhadap pandemik ini. Selain itu, daripada sektor perniagaan ini, ramai yang telah diberhentikan daripada kerja mereka. Hal ini sudah pasti menjejaskan pekerja, majikan, ekonomi dan negara. Oleh yang sedemikian, banyak operasi syarikat perniagaan menjadi lambat dan tidak dapat dijalankan kerana kehilangan banyak tenaga pekerja. Di samping itu, rakyat juga terjejas dengan isu pemotongan gaji sewaktu tempoh PKP ini. Hal ini akan menjejaskan ekonomi rakyat terutamanya yang masih mempunyai tanggungan hidup. Daripada isu ini, kita dapat lihat semakin hari rakyat terpaksa mengurangkan kos hidup seharian untuk kelangsungan mereka untuk terus hidup. Oleh itu, daripada isu ini, beban kos yang berlebihan akan menyebabkan penurunan prestasi kerja mereka sampai kawalan emosi mereka terganggu. Akhir sekali, cabaran peningkatan pengangguran terhadap belia dan tenaga kerja. Apa yang kita dapat lihat daripada cabaran ini ialah kehilangan sumber pendapatan dalam tempoh masa yang singkat akibat pandemik ini. Ramai siswazah juga mengalami tekanan jiwa kerana mereka tidak dapat mencari pekerjaan akibat pandemik ini dan juga dari cabaran ini ia akan mengurangkan pendapatan negara jika COVID-19 ini berlarutan. Cabaran dan ekonomi rakyat Malaysia sewaktu PKP dalam pelbagai peradaban. Yang kedua adalah dari segi sektor pelancongan. Pertama sekali, operasi hotel-hotel yang terkenal di bandar terhenti. Sejak krisis pandemik COVID-19, pengusaha hotel menghadapi saat yang sangat sukar apabila tiada lagi tetamu datang mengunjungi hotel mereka. Ini telah memaksa beberapa hotel untuk mengambil langkah drastik dengan menutup operasi hotel mereka. Antara hotel-hotel tersebut adalah GCT Club Hotel Sendirian Berhad, The Geni Resort Hotel and Residence, Ramada Plaza Melaka Hotel and Shun Hotel Ipoh. Yang kedua, acara tahunan pelancongan negara terbatal. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 dibatalkan kesan daripada penularan wabak COVID-19 bagi mengutamakan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan negara serta rakyat terpelihara. Semua penggiat industri pelancongan dan kebudayaan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa ketika ini. Yang ketiga, industri pelancongan Langkawi telah terbatal. Industri pelancongan di Langkawi mengalami kerugian sebanyak 1.7 bilion tahun ini akibat daripada COVID-19 yang telah berlaku. Semua pelancong yang melawat Pulau Peranginan tahun ini adalah cuma pelancong daripada dalam Malaysia sahaja. Keadaan di Langkawi amat kritikal, iaitu sebanyak 40% terpaksa ditutup sementara kerana tak mampu menanggung kos operasi. Lebih teruk lagi, sebanyak 60% pekerja telah diberhentikan dan banyak syarikat berkaitan pelancongan turut muflis. Semua sektor, terutamanya sektor pendidikan dan pengajian tinggi, amat terkesan pada musim pandemik ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) menyebabkan hampir semua aktiviti sosial dan fizikal terganggu, terutama sekali sektor pendidikan, dan secara langsung menimbulkan pelbagai cabaran. Cabaran yang pertama, norma baharu. Guru berusaha mengikut kemampuan mereka untuk mengajar pelajar walaupun tidak secara bersemuka, tetapi ianya tidak semudah yang kita impikan. Mata pelajaran yang diajar juga mempunyai batasan tertentu terhadap kaedah pengajaran biasa guru. Kawalan terhadap sebilangan besar pelajar pada jarak jauh juga menyebabkan sesi pembelajaran tidak berlangsung dengan sempurna. Seterusnya, tidak semua ibu bapa boleh melibatkan diri sepenuhnya ketika pelajar dalam proses PDPR. Penglibatan dan tumpuan pelajar dan ibu bapa amat penting bagi membantu proses pembelajaran dan memudahkan urusan guru. Cabaran seterusnya, masalah gangguan pembelajaran.
Lebih separuh daripada negara yang terlibat dalam laporan itu terpaksa menangguhkan peperiksaan penting antara 4 hingga 12 minggu dan beberapa peperiksaan utama dibatalkan. Pembatalan dua peperiksaan utama, UPSR dan PT3 pada April 2020 melibatkan lebih 450,000 calon UPSR dan kira-kira hampir 440,000 calon PT3 telah menimbulkan kegusaran ibu bapa terhadap anak-anak mereka yang sepatutnya menghadapi peperiksaan. Cabaran seterusnya ialah pembelajaran secara dalam talian. Pengajaran dan pembelajaran secara PDPR dilaksanakan secara atas talian menggunakan pelbagai platform seperti Google Meet, Zoom, Webex dan sebagainya. Bagaimanapun, keadaan ini tidak secara langsung mencejaskan pelaksanaan latihan industri dalam kalangan pelajar tahun akhir di Institut Pengajian Tinggi seluruh negara. Penyelesaian etika ekonomi dalam pelbagai peradaban sewaktu PKP. Seperti mana yang kita tahu, Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri telah mengakibatkan ekonomi negara, keluarga, individu mengalami kesukaran yang sangat teruk dalam tempoh tersebut. So, poin pertama yang dapat saya bentangkan adalah mencari sumber pendapatan yang lain. Kerana ramai pekerja kehilangan pekerjaan dan banyak syarikat juga terpaksa tutup kerana tidak dapat menjalankan operasi perniagaan mereka. Serta individu semasa PKP terpaksa mencari pendapatan yang lain seperti mencari ilmu baru dalam perniagaan online dalam Shopee, Lazada, kerana platform-platform ini dapat membantu meningkatkan ataupun membantu untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Yang terakhir adalah individu yang mempunyai kemudahan motor boleh dapat menjalankan penghantaran makanan seperti Foodpanda dan juga GrabFood, kerana ini adalah satu platform yang dapat membantu untuk mendatangkan kewangan. Poin yang kedua adalah memupuk nilai kejujuran dan pematuhan dalam berniaga. Dalam tempoh PKP, ramai mengalami kes-kes ditipu kerana barang-barang keperluan harian telah tamat tempoh dan berlaku ketidakjujuran dalam aktiviti menimbang ketika berniaga dan juga menghantar barangan yang salah dalam urusan pembelian online. Poin yang terakhir adalah mengikuti langkah prosedur operasi standard iaitu SOP. Dari segi poin ini terbagi kepada dua aspek, iaitu aspek majikan dan juga aspek pekerja. Dari segi aspek majikan pula, majikan perlu menyediakan tempat kerja yang selamat, dan kedua adalah mewajibkan pekerja untuk memakai PPE seperti pelitup muka, dan terakhir adalah memastikan amalan jarak fizikal dipatuhi oleh para pekerja. Hal ini telah ditetapkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara, untuk memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar dari segi kesihatan. Dari segi aspek pekerja pula, pekerja perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Yang kedua adalah mana-mana pekerja yang mengalami simptom-simptom COVID-19 perlu melaporkan simptom tersebut kepada syarikat dan juga dalam MySejahtera. Dan terakhir adalah para pekerja perlu mengambil vaksin 2 dos untuk memenuhi keperluan syarikat. Akhir sekali, kesimpulan yang kami dapat huraikan dari hasil pembentangan ini ialah rakyat Malaysia telah menempuh pelbagai cabaran sejak wujudnya PKP, dan hal ini telah hampir 2 tahun menjadi kebiasaan bagi mereka. Setiap generasi menghadapi masalah yang setanding dengan umur mereka. Sebagai contoh, anak muda yang baru sahaja memulakan peluang pekerjaan buat kali pertama yang terpaksa diberhentikan pekerjaannya, dan juga warga emas yang terpaksa mempelajari untuk menggunakan telefon pintar untuk mengimbas kod QR sebelum memasuki premis. Terdapat hikmah di sebalik berlakunya pandemik ini, di mana ia telah menjadi pengajaran yang berguna buat individu, masyarakat dan juga negara. Bukan itu sahaja, solusi yang digunakan oleh rakyat Malaysia adalah sangat pintar kerana pada zaman ini, semuanya di hujung jari sahaja.